Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad yaqutat al-haqa'iq al-'arsiyyah wa sadaqat al-kamalat al-qudsiyah وذرة الاختراعات التكوينية ومعدن الأسرار اللوحية من أخرت به الأشياء في طي عالم الهوية وفتقت به رق طلاسيمها الحقية الحجاب الأعظم رفضة الخضر المكرم والقرآن المكذوب الأكبر روح الكائنات وكاشف الكربات بنفس والذات. اللهم اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak moderator. Yang saya muliakan, yang berbahagia Tuan Haji Kamaruzaman Haji Saleh, Pengarah LHDN Negeri Sabah. Yang berbahagia Tuan Haji Khairan Untung, Pengurusi Yayasan Aman Cawangan Sabah. Yang berbahagia Encik Hishamuddin Narah Cawangan. Yang berbahagia Pengurusi Bakti serta seluruh ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Bakti, Yayasan Aman dan pihak pengurusan LHDN Negeri Sabah kerana menganjurkan diskusi Ramadan, dan setinggi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana kita dikurniakan peluang untuk berada pada malam 25 Sya'ban, mana mulai maghrib tadi kita sudah di 25 Sya'ban. Benar seperti disebut oleh lembaga ustaz kita tadi, dah dekat sangat dengan Ramadan Al-Mubarak. Saya ucap tahniah ni kerana kita berpeluang berjumpa dengan Ramadan 1433. Seperti mana kita berpeluang menghidupkan Ramadan tahun-tahun Hijri sebelum ini. Tetapi tidak ada sesiapa pun boleh memberi jaminan bahawa kita boleh bertemu dengan Ramadan tahun hadapan, kecuali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tuan-tuan dan puan-puan, pada Ramadan tahun lalu ada sahabat yang bersama-sama kita menghidupkan Ramadan, tapi di saat ini mereka sudah tiada. Mungkin di kalangan ahli keluarga kita sendiri. Jadi maknanya kehidupan kita ini bergantung sepenuhnya dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya ucap tahniah. Dan apa yang diungkapkan oleh lembaga ustaz ketika memimpin doa tadi, memang kita sebenarnya diajar masuk Rajab saja kita mohon kehidupan kita ni diberkati, ya? Dalam Rajab, dalam Sya'ban, dan diungkapkan wa ballighna Ramadan. Apa maknanya ballighna Ramadan? Kalau secara literalnya makna tolong sampaikan kami kepada Ramadan, atau tolong pertemukan kami dengan Ramadan yang menjelang tiba. Budaya ini sebenarnya, atau amalan ini, atau cetusan yang lahir daripada hati dan jiwa kita, sebenarnya menjadi petunjuk bahawa mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan yang merindui Ramadan.
Rupa-rupanya orang yang merindui Ramadan, syurga merinduinya. Kita boleh lihat dalam banyak himpunan hadis mengenai Ramadan. Antara lain, kalau boleh saya mulakan dengan satu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imil ji'an was-saimina fi syahri Ramadan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apa maknanya? Syurga merindui kepada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita tergolong dalam keempat-empat golongan ini, salah satu atau kesemua. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Syurga merindui kepada 4 golongan manusia. Talil Quran. Pertama, orang yang membaca Al-Quran, baca. Wa hafizul lisan. Kedua, orang yang memelihara lisannya, memelihara lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dan yang tiga, orang yang memberi jamuan atau makanan kepada orang yang kelaparan. Saya kira termasuk orang yang berpuasa. Was-saimina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Lazimnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau sepanjang Ramadan, saya percaya kita buat kesemua sekali. Kita baca Al-Quran dan kita jaga, sebab puasa ni termasuk menjaga lidah. Dan mudah-mudahan kita juga menyumbang untuk orang berbuka. Sebab itu tok nenek kita dulu menghidupkan satu budaya menghadiah kuih berbuka, ya. Itu satu budaya yang rupa-rupanya terkenang kepada sunnah tadi, ya. Lebih-lebih lagi lah kalau diberi kepada orang yang memerlukan, ya. Kepada pekerja-pekerja, orang-orang yang asing di KK, ya. Orang yang sangat memerlukan, ya. Kadang-kadang yang sangat memerlukan itu termasuk anak-anak di asrama yang merindui makanan ibu bapa, ya. Duduk berjauhan, ya. Dan yang keempat, memang kita berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan yang akan tiba, kalau ikut Syekh kita memang dia pakar bidang falak, ya. Jawatan kuasa yang menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal telah pun bersidang. Dan kalau mengikut ilmu mereka, ijtihad jama'i mereka, kalau tak ada halangan, insya-Allah tertakluk kepada pengesahan Majlis Haji Raja yang akan diumumkan oleh Penyimpan Samuhu pada 21 Julai ini, insya-Allah 1 Ramadan. Jadi saya juga di kesempatan ini ingin mengucap setinggi tahniah kepada pihak Yayasan Amal kerana mempunyai perancangan yang begitu strategik untuk menubuhkan pusat dakwah serantau, kompleks yang lebih lengkap untuk menghadapi tugas yang semakin kompleks, ya, mencabar. Mudah-mudahan mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kalau kita merindui Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, syurga merindui kita. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam membayangkan, bagi orang cerdik lah, bagi orang banyak berfikir, dia melihat bahawa ketibaan Ramadan ini bagaikan suatu tawaran. Tawaran ini bukan ditawarkan oleh sebuah company, organisasi atau pihak berkuasa, tetapi tawaran yang datang daripada yang maha berkuasa. Maknanya orang yang tidak menghargai tawaran ini boleh dianggap orang yang, maaf kalau saya katakan sombong, maaf kalau saya katakan tidak bijak mengambil kesempatan, atau yang tepat lagi tidak bijak. Sebaliknya, orang yang menghargai peluang ini, dia memang orang yang bijak, orang yang jauh pandangan. Sebab sifat orang yang beragama
Kita orang Islam ni, kita pandangan kita jauh. Duduk di dunia nampak akhirat, memang jauh pandangan. Memang jauh pandangan. Rupanya Islam mengajar kita sentiasa berpandangan jauh. Dan kita menghargai tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita begitu tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Kita kalau jadi hamba kepada manusia memang hina. Sebab itu para pejuang kita terdahulu, para ulama terdahulu menanamkan satu semangat juang supaya kita bangkit lawan penjajah. Karena memang hina kalau kita jadi hamba kepada manusia. Tetapi kalau kita jadi hamba kepada Yang Maha Berkuasa, kita yang paling mulia. Itulah beza dan jaraknya, tuan-tuan dan puan-puan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab itu diisyaratkan dalam satu hadis lain, bagi orang yang bijak, bagi orang yang tidak sombong, bagi orang yang memahami, yang banyak bermuamalah dengan hadis-hadis yang suci, yang dekat dengan kalam Allah, yakni kitab Al-Quranul Karim, dia mengimpikan kalau boleh biarlah bulan-bulan lain macam Ramadan juga. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalaulah umat aku mengetahui, memahami apa sebenarnya yang ada dalam Ramadan, tentulah mereka mengharapkan bulan-bulan yang lain juga seperti Ramadan. Kenapa? Di annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena seluruh kebajikan berkumpul padanya, yakni dalam bulan Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan mudah dimakbulkan. Wa da'awatu mustajabatun, dan doa-doa yang kita panjatkan mudah dimustajabkan. Kalau dah kebajikan banyak, ketaatan diterima, doa dimustajabkan, apalagi wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa mudah diampunkan. Kalau dah bersih, dosa diampun, kebajikan diterima, ketaatan diterima, apalagi wal jannatu mushtaqatul lahum, dan syurga merindui mereka. Jadi maknanya orang yang merindui Ramadan, syurga rindukannya. Ini yang dikatakan orang yang bijak, orang yang jauh pandangan, orang yang tidak sombong. Dan kebijaksanaan ini hanya akan diperolehi oleh orang yang dekat dengan hadis-hadis yang suci. Kalau kita renggang, jarang misal kata membaca, merujuk kalam-kalam yang mulia, kita terdedah kepada dunia yang liar. Yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, kalam-kalam yang mulia ini, bacanya saja sudah tergolong dalam senarai orang yang dirindui surga. Cuba bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda baca dan anda faham, adakah pahalanya sama? Baca tak faham, kita rumpun Melayu, baca tak faham Arab, kecuali orang yang belajar bahasa Arab, kecuali yang rajin tengok terjemahan, kecuali yang rajin pergi kepada tafsiran-tafsiran. Baca saja sudah besar ganjarannya. Kita semua tahu, diulang oleh para asatizah kita. Ba lain ganjarannya, sin lain ganjarannya, mim lain ganjarannya. Lebih-lebih lagi lah kalau dibaca basmalah keseluruhannya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca saja. Tapi kadang-kadang orang salah faham. Dia kata kalam-kalam yang suci ini untuk dibaca, baca saja. Dia sebenarnya maknanya sebaliknya.
Baca saja tak faham pun sudah dapat pahala. Cuba bayangkan kalau kita baca dan kita faham, tentulah ganjarannya berganda. Cuba kita bayangkan, kita baca dapat pahala, faham dapat pahala, dan kita amalkan, takkanlah sama pahalanya? Lagi besar ganjarannya. Baca dapat pahala, faham dapat pahala, amal dapat pahala. Dan kita tidak selfish. Kita nak kongsi dengan ahli keluarga kita, dengan kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, dan orang yang lebih berjiwa besar dengan masyarakat keseluruhannya, yang berjiwa global dengan umat manusia. Sama pahala. Allah kurniakan kita akal yang sempurna. Mana boleh sama? Walaupun semuanya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah kurniakan akal kepada kita. Kita boleh baca. Rupa-rupanya kalam-kalam ini, Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang syarifah, yang mulia, rupa-rupanya bukan hanya untuk dibaca. Benar dia untuk dibaca dapat pahala, tapi untuk difahami, untuk diamalkan, dan untuk disebarkan, untuk diterapkan dalam semua sistem kehidupan kita, tentulah ganjarannya berganda-ganda. Ini jenis manusia yang akan rindukan Ramadan. Tapi kalau orang yang menjarakkan dirinya daripada kalam yang suci, dia hanya diingatkan oleh Ramadan oleh pakar-pakar yang bijak dalam marketing, super market, hypermarket macam Ustaz sebut tadi, walaupun kadang-kadang mereka bukan Islam, dia dah tengok kalender tahunan, event-event tahunan. Kalau kelompok orang Islam bila nak promosi apa, package apa, buffet apa, sebab dia dah kaji. Rupanya dia seperti orang Islam yang cerdik, pandangannya sentiasa jauh, duduk di dunia nampak akhirat, ya. Dia Muharram dia sudah nampak Syakban, nak promote, ya, macam-macam produk dia. Jauh betul pandangan dia. Dia amalkan ajaran kita dan dia menguasai kita. Kita buka-buka TV, tengok uniform besar mohon dengan samping berkilatnya. Oh ya, mungkin besok atau lusa kita berpuasa. Tapi tentulah tuan-tuan perempuan, kita bukan dalam kategori itu. Kalau tidak, takkan hadir diskusi Ramadan, ya Tuan Haji, ya, takkanlah hadir diskusi Ramadan kalau jenis tak ingat Ramadan. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan perempuan, saya selalu buat kiasan. Saya ini bukan pandai ceramah Ustaz, ya. Dulu mengurus serba sikit, ya. Saya selalu buat kiasan lama lah, ya. Di Sabah ni pun pernah saya sebut. Kita ni bukan jenis bangsa yang kalau makan sedap makan sorang-sorang. Kadang-kadang dalam culture kita pun kita malu, misalnya kita nak beli durian yang baik-baik, makan di tepi jalan, mesti awak balik makan dengan anak pinak, ya? Kalau di kampung pula, saya percaya budaya ini masih ada lagi. Kalau buah-buah baik yang mula-mula tu selalu buat kenduri dulu, kalau nak jual sekalipun, ya? Kena share. Kita fikir tentang anak pinak kita, adik-adik kita, suami kita macam mana, isteri kita macam mana. Bukan kita saja tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita saja. Sebab itu urusan agama ni urusan keluarga, urusan umat. Menjelang Ramadan, kita kena imbau dan imbas apa yang dilakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah mewariskan satu tradisi atau satu sunnah. Dia sentiasa mengingatkan kita tentang ketibaan Ramadan. Sebab itu dirangkaikan dengan Rajab, Syakban dan Ramadan.
Dan bagindalah pemimpin yang pertama yang meletakkan satu tradisi, bila tibanya Ramadan dibuat satu perutusan, satu perutusan khas. Kita baca ada satu himpunan hadis yang panjang, antara lain ungkapannya, telah datang kepada kamu ja'akum syahrun azimun mubarak. Ungkapan ini disegarkan di hujung Sya'ban dan menjelang tibanya Ramadan. Telah datang kepada kamu suatu bulan yang agung lagi penuh keberkatan. Banyak yang diungkapkan dalam hadis tersebut tentang ketibaan Lailatul Qadar, tentang amalan sunat diberi ganjaran seperti amalan fardu. Amalan fardu diberi ganjaran berganda-ganda. Jadi tradisi ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang kampung dia buat cara kampung. Kalau di kampung saya dulu, kalau dalam macam ni, kalau selisih di mana-mana, dia kata, oh dekat dah puasa itu warming up ya. Kalau teringat Sya'ban berapa kali puasa, berapa hari puasa Ustaz? Rajab dulu berapa hari puasa, dah terlepas. Jadi perkara pertama yang perlu didoa pada saat dan ketika ini, balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan. Tolong bagi peluang jumpa dengan Ramadan Jumaat depan 21 hari bulan. Jumaat ya, 21 ya, Sabtu insya-Allah 21 hari bulan, atau mana-mana hari yang diumumkan. Dan kita dapat bertemu dengan Ramadan seterusnya. Dan kita rasa tidak mungkin pada 1434 Rajab dan Sya'ban berlalu begitu saja. Cukup dengan 1433 Hijri tahun ini kita dah terlepas peluang. Tapi kalau di KL Sogo buat sale semalam, sesak KL. Dan orang berazam tanya bila pusingan kedua sale. Sebab cadar yang RM109 dijual RM19.90. 100% cotton, imported, bukan Ipoh Mali. Cepatnya mengambil peluang itu. Memang bijak, memang bijak. Saya pun isteri minta nak pergi, saya tak pergilah. Kalau sanggup queue sejam, 2 jam ya, balik naik teksi, sanggup pergi ya. Buat bajet, berapa nak, cerdik, pergi ya. Sebab itu peluang dan tawaran. Tapi saya tak pasti kalau tawaran-tawaran macam ni bagaimana kegairahan kita. Tapi saya percaya nenek moyang kita, tuan-tuan guru kita, para asatizah kita telah melatih kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kita bermula daripada Rajab, Sya'ban. Sama seperti tuan-tuan dan puan-puan yang adik-adik saya yang muda telah letak target nak pergi haji tahun bila. Dah daftar tabung haji. Anak saya yang masih di Politeknik pergi daftar, dia balik, dia senyum gelak dekat 2-3 minit, gelak. Saya tanya pasal apa gelak, ketawa ya? Dia kata dia dapat pergi haji waktu umur dia 54. Dia baru umur 20-an sekarang. Gelak dia. Saya teringat Allahyarham orang tua saya, waktu saya tingkatan 1 di sekolah menengah Ma'had Mahmud, dia bagi RM10. RM10 masa tu tuan-tuan besar. Dia tak pernah bagi RM10 kepada saya. Dia kata pergi pejabat pos, buka tabung haji.
tingkatan 1. Gaji dia masa tu, walaupun dia berijazah juga, tapi zaman tu orang balik Timur Tengah gaji dia macam chief clerk, tak diiktiraf dengan orang ijazah. Tapi dia bagi saya RM10. Mula tu saya melompat, saya budak banyak RM10. Rupanya dia suruh buka tabung haji. Malam dia tanya, mana kertas? Ya? Orang tua mana, dia tahu slip ke apa ke, mana kertas? Saya tunjuklah kertas warna kuning. Tengok betul RM10. Rupanya berkat bagi RM10 tingkatan 1, dengan izin Allah, umur muda jugalah dapat pergi ke Tanah Suci. Berkat orang tua. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun cerdik macam tu juga. Mungkin anak-anak tak pandai kira lagi, dah ada akaun dah. Ya, dah ada akaun, macam-macam akaun. Termasuk akaun tabung haji, saya percaya. Bila budak tu cerdik, dia gelak. Ya? Dia gelak. Belum tahu apa-apa lagi, mak ayah dah suruh buka akaun. Sebab apa? Sebab rindu kepada Tanah Suci. Disitulah diturunkan kitab suci, disitulah ada Tanah Suci, dan disitulah ada rumah suci, dan disitulah tempat kita akan mensucikan jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam suratul Baqarah Allah mengingatkan kita dalam suratul Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Inilah bulan Ramadan yang diperturunkan padanya Al-Quran sebagai sumber hidayah bagi manusia dan sumber yang menjelaskan, sumber hidayah, dan Al-Furqan yang boleh membezakan, panduan untuk kita membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sesiapa yang berada dalam bulan itu, maka wajiblah dia berpuasa. Atau dalam satu tafsiran lain, sesiapa yang menyaksikan bulan, maka dia hendaklah berpuasa. Walaupun tafsiran yang masyhur ialah sesiapa yang berada padanya dalam bulan itu, maka wajib dia berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keistimewaan Ramadan kerana di bulan itulah diperturunkan Al-Quranul Karim. Bermakna malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita berazam, jika Allah kurniakan kita, sampaikan kita dengan Ramadan seperti yang kita doakan, balighna Ramadan. Kita telah letak satu agenda, bahawa agenda yang paling utama Ramadan ini ialah kita nak semakin intim dengan Al-Quranul Karim. Di bulan itulah kita paling banyak membaca Al-Quran. Di bulan itulah nanti kita paling banyak cuba memahami terjemahannya. Memanglah dah lama dah baca terjemah, dah jadi ahli kelab tadarus, yang berlomba-lomba nak khatam 30 juzuk. Takkanlah ustaz mari daripada KL nak cakap benda tu, kami dah buat lama. Ada lagi agenda tambahan. Alhamdulillah kalau itu telah lama kita laksanakan. Saya berazam, kalau dulu mungkin betul kita dah baca, kita dah masuk grup tadarus, mungkin boleh khatam, tapi ada agenda baru. Agenda baru iaitu saya nak faham betul-betul beberapa surah pilihan. Contoh, setiap malam Jumaat kita hadir atau memenuhi undangan, memenuhi hajat, ya, membaca surah-surah pilihan. Lama dah duk baca surah ni, faham ke tidak?
sampai dah terhafaz surah-surah pilihan. Betul-betul faham ke tidak? Faham, Ustaz, faham. Adakah itu fahaman yang sebenar? Atau faham setakat yang kita faham? 5 tahun dulu faham macam tu, 10 tahun dulu pun faham macam tu, mana boleh? Jadi kita ada satu keazaman, kita nak tingkatkan kefahaman kita. Sehingga kan saya berazam, tak apalah ya Allah, kalau saya tak habis 30 juzuk pun tak apa, tapi saya boleh, tahun ini saya lebih memahami kandungan Al-Quranul Karim, sehingga apabila saya membaca surah-surah yang lazim saya bawa dalam solat sembahyang, sebab tu orang tua pun panggil surah lazim, ya, kita dapat menghayatinya. Sehingga kalau orang baca surah Yasin, dalam ramai-ramai orang duk gelak tengok hidangan, malam ni nasi minyak, malam ni bihun sup, tiba-tiba ada yang duduk dalam majlis itu pilu, sebab dia benar-benar bertadabbur dengan Al-Quranul Karim. Nak tadabbur macam mana? Saya semak di rumah saya, apa ada? Ada Al-Quran? Mana boleh tak ada Al-Quran? Memang ada. Tapi ada Al-Quran 2 atau 3, ahli rumah macam saya 12 orang, campur mak mentua, pembantu rumah, apa semua 15 orang, bilang Quran tak cukup seorang satu. Mesti seorang satu ke? Had lain banyak, 2-3 ada. Handphone kadang-kadang sampai 2. Saya duk tanya, betulkah kita sayangkan Al-Quran? Kalau tak ada mushaf bercetak pun tak apa, ya. Kita tengok masa musim tilawah kan, ya, orang ikuti dengan galaksi macam-macam, ya. Tak apa, asalkan ada. Tafsir, saya dulu nak beli kitab tafsir, kena tunggu 2-3 bulan gaji Tuan Haji. Satu jilid tu masa tu tahun 80-an, satu jilid, ya, tafsir ke kitab fiqah Dr. Wabah Zuhaili. Ini gaji graduate ni. Bulan ni beli satu jilid RM60, bulan depan RM60, sampailah cukup, Ustaz, ya. Tak malu nak cakap ni, mantan ketua pengarah, ya. Beli satu baru cukup complete set. Lah ni apa alasan? Semua boleh dapat percuma. Nak bahasa apa? Kalau tuan-tuan dan perempuan lebih mahir English, American ke British? Nak bahasa Irish pun ada. Bahasa tak jadi alasan. Percuma lagi. Macam-macam laman web. Nak tafsir apa? Kalau himpunan hadis, orang macam saya kalau belajar sekolah agama dulu, nak tengok himpunan hadis dalam Sunan Sittah contohnya, kena pergi maktabah, library. Dan ni tak payah. Apa alasan kita nak jawab di sana? Tidak ada alasan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya pun bertanya, cuba semak di rumah kita. Kalau Al-Quran ada, terjemahan Al-Quran ada, tafsir, betul kita boleh dapat percuma. Tapi apa salahnya ada satu set, contohnya mana-mana tafsir lah, Buya Hamka ke, Yusuf Zaki Yaakob ke, dan tafsir yang terbaru Dr. Amrul Hai, ya, bahasa yang mudah sangat faham, dan dia buat kajian bertahun-tahun sampai tak nak jadi profesor, full time mengarang kitab tafsir bahasa Melayu Malaysia, ya. Kalau kata susah nak faham bahasa, Buya Hamka sekarang dalam penjara. Mujurlah Soekarno penjarakan dia, siap tafsir Al-Azhar. Sayyid Qutub, Jamal Abdul Nasir penjarakan dia, siap fi Zidal Quran. Ustaz Yusuf Zaki Yaakob
dalam keadaan yang uzur, siapkan terjemahan fi zilal Quran, bahasa yang cukup tinggi. Orang lepasan kuliah lughah pun belum tentu mampu terjemah. Kuliah lughah saja memang suka nak terjemah. Kalau dia ada multidisciplinary, kuliah tafsir, kuliah lughah, belum tentu dapat terjemah mengikut standard Sayyid Qutb. Tapi dia dalam keadaan uzur. Saya diberitahu masa buat kajian tentang Allahyarham ni, dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala biar kerja ni sempat siap. Memang sempat siap. Tak lama lepas siap, Allah jemput dia. Dah tersedia, dicetak indah. Mula keluar dulu satu set 3,000. Sekarang boleh dapat percuma. Apa alasan lagi? Jadi kita jawab, benarkah kita kasihkan Al-Quran? Ini bulan yang diperturunkan Al-Quran. Oleh kerana itu pada malam ni Ustaz, kita tanam satu azam. Saya ada agenda baru. Okey, contohnya tadarus. Dulu Syok sendiri pergi surau masjid, khatam 30 juzuk. Anak di rumah tengok movie, anak remaja tengok wrestling, isteri tengok reality show, tengok opera. Kita kata saya bukan jenis selfish. Saya nak tadarus dengan cucu saya. Cucu saya baru setahun lebih, ya, tak ada di sini pun, ada di Mesir. Ikut mak dia mengaji lagi. Ini contoh kiasan. Okey, anak-anak jiran, mari kita tadarus. Tamu datang, Ustaz ada rumah? Ada. Tengah buat apa? Tadarus. Tadarus apa? Duk bunyi baca 3 qul. Saya sedang tadarus dengan anak-anak jiran. Mestikah tadarus 30 juzuk, tuan-tuan dan puan-puan? Baguslah kalau boleh buat 30 juzuk. Tapi kalau dengan anak-anak kita yang kecil, juzuk amma pun boleh tadarus. Lepas tu tengok yang mana, cuba baca terjemahan pimpinan Ar-Rahman kata apa, terjemahan Pak Hamka kata apa. Baca terjemahan cukup. Faham tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna? Sepatah dua cukup. Nabi pun kalau untuk kanak-kanak dia tak ajar banyak-banyak. Orang dewasa pun dia tak ajar banyak sekaligus. Sedikit. Mudah-mudahan dengan berkat itu Allah pun panjangkan usia kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kalau kita baca banyak, tadarus, khatam, bagus sangat. Tapi kita tambah agenda baru. Saya berazam, saya nak faham, saya nak baca terjemahan, saya nak baca tafsiran. Kalau tak jelas, saya akan tanya ustaz-ustaz, buka laman web, buka Facebook mereka, hantar soalan-soalan, berkomunikasi dengan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadir majlis ilmu, rupanya kita disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Orang yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quranul Karim, agaknya dia nak sibuk dengan karaoke. Karaoke nasyid tak apa kan, ya? Karaoke nasyid tak apa, jangan salahkan karaoke, ya? Itu alat saja, ya? Maksud saya benda-benda yang maksiat, ya? Kalau benda-benda yang baik tak apa. Adakah dia nak sibuk dengan yang lain? Mana mungkin. Sebab ada benda yang telah mengisi hati dan jiwanya. Inilah jenis orang yang akan memanfaatkan kehadiran Ramadan. Seperti yang kita lihat bila Allah sebut tentang nuzulul Quran dalam bulan Ramadan, dalam ayat 185, ayat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah berfirman dalam 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah
bahawa sesungguhnya aku sangat hampir, qarib. Kita pun Melayu sebut sahabat qarib. Sahabat tu dah memang dekat dah. Kalau qarib ni Melayu kata karib lah kan, mana dekat, dekat sangat, ya? Tahu semua rahsia, ya? Macam suami isteri, anak pinak, kita tahu semua, ya? Kebanyakannya kita tahu. Dan Allah beri tawaran, ujibu da'wata da'i iza da'ani. Aku akan memperkenankan doa dari mereka jika mereka sudi nak berdoa. Amboi, Allah beri tawaran tu tak sudi, sombongnya. Ini bukan Ramadan saja, bila-bila masa, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi kita pun semak, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa tak? Doa. Cuba semak balik apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita doa murah rezeki, banyak umur, naik pangkat, posting, tempat bagus, selesa, alam persaraan, bahagia, dapat calon suami isteri yang handsome macam Shah Rukh Khan dengan siapa lagi, ambil contoh-contoh, ya? Salah tak doa-doa macam tu? Siapa kata salah? Doa benar-benar baik-baik, okey, bagus. Rupa-rupanya yang kita minta hanya untuk diri kita saja. Dan semak balik, minta untuk diri sendiri saja. Mintalah sama untuk mak ayah, mintalah sama untuk adik-beradik, mintalah sama doa untuk negara kita. Apa nak jadi nasib umat Islam? Mintalah doa apa jadi pada saudara-saudara kita yang hidup di negara minoriti. Bukan jauh sangat, seberang selat saja. Kalau di Semenanjung sana, kita tak rasa beza pun. Saya naik bas setengah jam dah masuk Fatani. Kalau saya orang Ulu Baling lagi dekat, 15 minit dah masuk Siam. Cakap Ulu macam saya juga, geografi sama, tapi mereka hidup merempat, menderita. Doalah untuk mereka sama. Okey, dah masuk dah Ustaz. Semak lagi, semak. Doa untuk bab hidup saja. Adakah noktah kita di sini? Kita diajar berdoa untuk hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan ada lagi ungkapan lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada lagi? Tentu ada. Wa qina azaban nar. Kadang-kadang bila semak balik, doa untuk kita, untuk family kita, untuk mak ayah pun dah terlupa. Doalah untuk mak ayah, mereka masih ada. Oh, yang ada saja, yang di sana, yang sudah dikebumikan. Agak-agaknya kita tak akan pergi ke sana. Tolong buktikan pada saya, bawa atas pentas ini di komplek hasil ni, Dewan Hasil ni, letak di sini seorang anak Sabah yang berumur 200 tahun. Dia dilahirkan 200 tahun dulu. Ada? Buktinya besok kita pun tak ada. 200 tahun tu jauh sangat. 100 tahun mungkin susah dapat Ustaz, ya? Ada lagi. Maknanya, apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya pastinya lagi 200 tahun kita tak ada. Memang pasti kita tak ada. Adat kata, memanglah ada ke umur 200 tahun, ya? Jadi sejarah saja, masuk arkib Dewan Hasil 100 tahun lalu Wan Muhammad pernah ceramah diskusi Ramadan di sini, ya? Masuk arkib. Itu buktinya. Dan dia akan berlaku pada kita. Tak ada siapa boleh bagi jaminan lagi 100 tahun. 100 tahun jauh sangat, ni dah dekat 60, 40 tahun je. Agak-agak boleh datang lagi tuan je khairan.
bertuah lah, ya. Kalau boleh panjang umur macam Tuan Mahathir 80 apa, dia kalau tak salah saya dia baru sambut birthday, ya, semalam dah hari ni, ya. Masih sihat, fikiran masih bagus. Biarlah dia banyak membaca. Sebab tu petua orang kampung ni mudah. Dia kata, ustaz-ustaz tu sebut, makcik, kalau makcik tua esok tak nak nyanyuk, setiap malam sebelum tidur, ya, jangan lupa baca surah Tabah, ya. Ni orang kampung sebut surah Tabah, ya. Apa dia surah Tabah? Surah Al-Mulk. Itu petua Tok Guru kampung. Kita kata Tok Guru kampung, tapi orang hak amal cakap dia tak nyanyuk. Memang tak nyanyuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini keberkatan Al-Quranul Karim. Jadi Ramadan datang, ustaz ni pasal dia anak murid, dia tak angkat kad kuning, ya, angkat ustaz, pasal hantar referee, tak apa, moderator. Saya mohon maaf, saya patut berhenti sekarang, tapi izinkan saya nak buat sedikit rumusan. Kita semua tahu bahawa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa besar. Ramadan bulan yang menyuntik semangat. Sebab itu banyak kita ambil contoh, kalau dalam buku-buku sejarah sama ada dia sebut ghazwah atau ma'rakah, ya. Kita bahasa Melayu kita sebut perang semua, ya. Sebenarnya lain, ya, lain maknanya, ya. Peristiwa-peristiwa pembukaan macam Fathul Makkah, ya, Fath Al-Andalus, pembukaan Andalusia, ya, negara Spain sekarang ni. Kalau dikaji sejarah, rupanya banyak atau peristiwa besar berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan tentunya yang paling utama Badar. Okey, ini contoh-contoh peperangan atau pertempuran, ma'rakah atau peristiwa-peristiwa pembukaan dan seumpamanya. Rupanya bulan ini bulan yang menyuntik kekuatan kejiwaan. Sebab apa? Sebab di bulan inilah mereka mensucikan jiwa mereka dan mereka semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita selalu jumpa dalam hadis Qudusi dan juga hadis yang diriwayatkan antara lain oleh At-Tirmizi. Kita ulang balik, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Ya, dalam surah, dalam riwayat yang lain, kullu amal ibni Adam lahu yudha'afu al-hasanah bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Ia untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan akulah yang akan memberi ganjarannya. Riwayat yang lain pula begitu juga, dan ditambah akan digandakan satu kebajikan dengan 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Ya, mana banyak amalan-amalan yang dengan keberkatan, keikhlasan kita boleh dapat ganjaran yang berganda. Illa shaum, tapi bab puasa tak termasuk. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini dia untuk aku dan aku yang akan menentukan ganjarannya. Maknanya tawaran ini sangat terbuka. Bukan soal 10 kali ganda, bukan 700 kali ganda. Dia tak pakai undang-undang gandaan 10 dan gandaan 700. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat para ulama mentafsirkan, kalau dalam bab solat, tawaf, penyembelihan, penganut-penganut agama, dia solat juga, dia tawaf juga,
Dia juga menyembelih, tapi dia boleh menyembelih untuk selain daripada Allah. Dia puasa bukan untuk Allah. Dia tawaf, dia solat, dia tawaf dan solat, tapi berbeza dengan puasa. Pada umumnya penganut apapun, kalau dia berpuasa, dia langsung dengan Tuhan yang dia percayai. Sebab itu kecuali penyembah-penyembah bintang suatu zaman dulu, mereka berpuasa demi bintang. Dan bila kelompok ini masuk Islam, dia ubah, walaupun mereka masih mentakzimkan bintang-bintang. Tak peliklah ya, sebab Allah banyak bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi sebab itu kita lihat dalam suratul An'am dalam ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat ubah agenda Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan akan menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, insya-Allah. Saya nak rumuskan, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan tak ingat yang lain pun ingat yang ni pun, saya bersyukur puas dah balik pagi besok, insya-Allah. Untuk Ramadan tahun ini saya cadangkan, dan mari sama-sama kita berazam, kita akan menggandakan ibadat atau amalan tilawah, tadarus, lebih tengok terjemahan, lebih tengok tafsir, dan lebih kepada agenda tadabbur. Nak senang ingat, malam ni ingat dimati. Banyakkan tilawah, banyakkan tadarus, banyakkan terjemahan, banyakkan tafsiran, dan banyakkan tadabbur. Ini agenda yang kita kena tambah. Tak cukup dengan baca saja. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, walaupun ganjarannya sangat besar kalau kita membacanya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan semak balik senarai doa kita. Saya tak malu nak cerita, sama ada di Tanah Suci atau dalam Ramadan atau dalam bulan-bulan istimewa kita, saya buat senarai macam senarai isteri saya bagi nak pergi shopping, ya? Barang basah, barang kering, toiletries, ada bab-bab dia, kita tuju sekejap je, selesai. Doa pun saya senaraikan juga, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk diri saya ni apa dah ni, dekat 60. Untuk keluarga, apa yang saya nak minta. Untuk masa hidup ni, apa lagi yang kita nak minta. Yang di sana nak minta apa. Itu hal kita saja. Ini hal anak beranak, adik-beradik, apa yang kita nak minta. Kita duduk di Malaysia, kita nak minta apa untuk Malaysia. Ada juga benda-benda yang merungsing, bimbang. Untuk jiran di negara tetangga, apa kita nak minta. Kita lihat berita dunia, diam saja, macam tengok drama. Mana boleh? Sebab mereka saudara kita. Apa yang kita nak minta? Manalah tahu dalam ramai-ramai ini ada 1-2 orang yang soleh-solehah, Allah makbulkan doanya. Untuk Sabah ni kita nak minta apa? Selain daripada kita minta untuk diri kita, keluarga kita. Untuk orang yang dah pergi, kita nak minta apa? Jadi kita senarai balik. Ramadan tahun ni saya akan panjangkan lagi senarai itu, insya-Allah. Biasalah kita pun diajar dalam solat, dalam tahiyat, ada tak ungkapan wa ala ibadillahis salihin. Kita minta macam-macam dah kan. Dan kita tambah satu ayat. Siapa aja tambah tu? Bukan kita tambah sendiri, ya. Dan kita juga mohon kurniaan tu kepada hamba-hamba Allah yang as-salihin. Maknanya memang tradisi memohon untuk semua orang, kita berjiwa pengasih ni memang tradisi kita.
Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf Ustaz, saya rumuskan. Yang ketiga, saya nak banyakkan agenda atau batun nasuh. Melayu kata taubat nasuha. Ada duk taubat, baca kadang-kadang tak ingat kata itu taubat pun, pasal kita amin amin aminkan saja. Ataupun ungkapanku kita baca, ataupun kita nyanyikan. Kita nyanyikan macam lagu Maher Zain, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ya, lirik bagus-bagus. Tapi adakah dia menyentuh dan menyuntik hati kita? Jadi agenda taubat kita jadikan agenda besar. Taubat ni untuk dosa besar. Saya tak pernah buat dosa besar, betul? Betul kita tak pernah buat dosa besar? Mungkin betul anda, saya tak pernah minum arak. Mungkin tak pernah terlibat dosa-dosa besar yang 7 yang diberi ingatan ijatan ibu as-sab'al mubiqat. Tapi dengan mak ayah ada tak? Itu dosa besar. Itu dosa besar. Kemudian al-istighfar. Kita istighfar jadi seremonial. Kalau bersama imam kita istighfar. Tidak bersama imam, adakah saya beristighfar? Ada, tapi terlalu kurang. Jadi Ramadan tahun ini kita akan banyakkan istighfar. Ya. Terutama doa-doa yang maksur. Kalau boleh ada dalam poket ni, doa maksur pergi mana-mana pun. Ya. Seperti mana dalam wallet kita macam-macam kad ada, tebal lah ni. Tapi dalam poket tidak ada sekeping pun doa-doa maksur. Hebat sangat, hafal sungguh. Betulkah kita hafaz? Tuan-tuan hafaz ke? Kalau tak hafal, buatlah apa salahnya? Saya dalam phone saya 1000 lebih nombor sebab saya tak hafaz. Simpan. Telefon ni budak-budak panggil apa? Batu lontar anjing. Tapi 1000 lebih nombor ada dalam ni. Belum phone yang satu lagi. Simpan. Semak. Kalau dah tak ingat, sebab saya Melayu, simpanlah, baca, tak ada masalah. Download, upload. Saya pernah boleh cerita tak apa, makan dalam satu meja dengan Tuanku Sultan Johor. Saya cerita Sultan hak mana satu, ya. Dia duk main handphone. Lepas tu seorang mufti ternampak rupanya itu himpunan doa. Dia tengah, bukan dia tengok gambar tak senonoh. Dia tengok, boleh ada audio lagi, boleh kalau nak dengar teks doa tu dibacakan dengan fasih ada, ya. Dia tengok. Salah seorang mufti tanya, "Ni tuanku dapat dari mana ni?" "Awak cari sendiri." Patutnya mufti nasihat dia kan, "Tuanku sekarang ni doa senang macam-macam." Ni mufti tanya, "Awak dapat ni tuanku dapat dari mana?" "Awak cari sendiri." Jadi cuba tengok dalam phone kita ada apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa? Ada tak doa-doa tu? Memang ada, ya. Alhamdulillah. Tapi anak kita ada tak? Anak kita ada, menantu kita ada. Entah apa-apa yang ada. Jadi kita ubah tuan-tuan dan puan-puan. Ubah. Kalau dalam penerbangan ke KL 2 jam lebih, bolehlah buka dengar, ya. Saya masa anak dara kita ni masih di Darul Quran dulu, kami pergi ke Tapah, bergegas pergi ke Tapah kerana salah seorang pelajar terlibat dengan aksiden. Orang yang di bilik mayat Tapah tu, dia kata, "Saya tak pernah jumpa lagi budak muda aksiden meninggal dalam poketnya ada Al-Quran." Ada Al-Quran kecil. Memanglah dia budak ada Al-Quran. Dia kata, "Saya tak pernah jumpa." Pakai raga jin apa semua dengan jaket, tapi dalam poketnya ada Al-Quran kecil. Buka beg, bukan benar merapu, semua. Saya tak pernah jumpa lagi. Ni budak ni mari mana ni? Budak dari Al-Quran.
Cuba bayangkan kalau kita meninggal, dalam phone kita macam-macam ada, semua ada. Di rumah kita macam-macam ada, benda yang tak patut ada pun ada. Ramadan dulu ada, Ramadan tahun ni pun ada. Kadang-kadang lagi tua lagi miang. Ini tak jauh lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ubah itu semua. Yang keempat, kita banyak it'am dan infak. Dulu bagi orang makan, tapi kadang-kadang majlis jamuan tu berdom-dom, ya, macam di hotel 5 star. Kita ubahlah sikit cara. Panggil pekerja bangla, parti, datang buka di rumah. Kalau tak boleh buat 10 orang pun, hari ni 2 orang, weekend ni 2-3 orang, ya. Kita pun kadang-kadang tak tahu di keliling rumah kita anak yatim ada berapa orang pun tak tahu, ibu tunggal berapa orang pun tak tahu, orang tua yang tak ada waris berapa orang dalam taman kita pun tak tahu. Kalau kita ubah tahun ni, saya tahu berapa orang anak yatim, berapa orang ibu tunggal, berapa orang tua yang tak berwaris, saya tahu. Pekerja yang dapat gaji sikit, tak cukup makan pun saya tahu. Kita ubah. Banyak it'am, banyak infak. Dan dengan ahli keluarga pun, sehingga isteri terasa, abang tahun ni cukup istimewa, lebih pemurah daripada tahun-tahun dulu. Dengan ahli keluarga lebih pemurah, ya, sebab satu sen, kalau dalam hadis dia sebut dinarun, dinar ni banyak sebenarnya, ya, yang kita infakkan untuk ahli keluarga jauh lebih bernilai pahala daripada kita infak untuk fi sabilillah. Rupanya kalau kita bertanggungjawab kepada ahli keluarga, ganjarannya sangat besar. Cuma kadang-kadang kita ni infak dengan kawan di pantai Tanjung Aru, sekali balon bil RM60. Tapi kalau makan dengan anak bini, cari tempat yang murah-murah, yang makan kurang berkualiti, warung 6 bintang, ya? 6 bintang tapi warung 6 bintang. Jadi dalam Ramadan ni kita dengan ahli keluarga kita lebih pemurah, dengan adik-beradik lebih pemurah. Kalau pernah bagi pada mak ayah, Ramadan ni mak ayah terasa, ini dapat jawatan baru, naik pangkat. Tak mak, jawatan dulu juga, ya. Tapi tahun ni jiwa lain sikit. Jiwa lain sikit, ya. Ini Muhammad baru, bukan Muhammad 1432. Beza, tak sama. Tahun ni yang kelima, agenda baru. Kalau sunat bulan Ramadan ni, tarawih je lah. Rajin betul tarawih, ya? Laju. Tapi tahun ni dia 1433 berbeza. Hak buat dengan pihak seorang masjid lain, hak sendiri lain, hak dengan suami isteri tengah malam lain, hak orang semua tidur nyenyak, diam-diam bangun seorang pun ada. Dia berbeza, tak sama dengan tahun dulu, tak sama 5-10 tahun dulu. Dah ni bukan manusia lama, bukan manusia lapuk, bukan iman lapuk, ni orang baru. 1433 ni dia ada agenda baru, lain, tak sama. Ada amalan sunat, ada amalan nawafil. Buka senarai nama-nama solat sunat, tengok terkejut. Ni apa dia ni? Saya tak pernah buat. Oh, tahun ni kita buat, insyaAllah. Kalau tak pandai buat sendiri, buat berjemaah. Kalau orang kata ni tak disunatkan berjemaah, tak apalah, buat ramai-ramai, niat seorang-seorang, apa masalah, ya? Ya? Jangan sampai langsung tak buat, ya? Malu saya orang Muhammad, umur 59 tahun, tak pernah buat. Tak pernah buat. Yang keenam, boleh ke Ustaz? Rumus saja, ya. Saya rela dimarahi kalau saya, ya. Saya dua saja rumus saya tak nak urai lah. Saya nak sebut saja. Silaturahim. Sebab Rasulullah kata, la yadkhulul jannata qati'. Tak akan bau syurga orang yang memutuskan
silaturahim. Kita dah solat, dah pernah pergi haji, puasa Ramadan tak tinggal, zakat bayar. Bukan fitrah saja ya, zakat harta, zakat simpanan, zakat perniagaan. Ya, ada orang zakat dia zakat fitrah saja. Takkanlah fitrah di Sabah berapa Ustaz? Ya, RM7. Adakah nilai satu rukun kita RM7? Fitrah saja zakatnya yang dibayar. Terus simpanan macam mana? Dalam macam-macam, sijil saham, FD, yang simpan tempat-tempat yang kita saja tahu. Takkanlah rukun Islam harganya RM7 sekali setahun pula. Oh tak tahu nilai. Ya, kita jaga silaturahim. Kemudian ada satu yang dah buat semua dah Ustaz sebut tu semua saya buat dah. Ya, tak payah mai lah jauh-jauh nak sebut semua benda biasa, kami dah buat lama dah. Rupanya ada satu benda yang tak pernah buat. Apa dia? Buat semua dah, tapi ada satu tak pernah buat. Apa dia? Mohon supaya amalan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat bila kita buat Allah terima. Siapa kata? Terima tak terima itu hak Allah Ta'ala. Sebab itu para ulama ajar kita jadi orang yang tertib. Kalau buat di hujung tu kita minta, Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana. Kalau bulan puasa, salatana wa siyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Sempurnakanlah segala apa yang masih kurang pada diri kami. Ya, kita minta Allah terima. Rupanya kadang-kadang hak ni lupa. Kita anggap macam maaf kalau saya buat kiasan, macam bos kita. Saya dah buat, okey lah, ini senarai tugas nombor 11 dah selesai. Kita lupa mohon kepada Allah Ta'ala supaya dia terima amalan kita. Ini kadang-kadang kita lupa. Ada satu lagi yang sering kita lupa, husnul khatimah, penamat yang sempurna, yang baik. Jadi ini antara yang boleh merubah warna dan wajah Ramadan tahun ini. Kalau dah pernah buat, kita gandakan saja, tak ada masalah. Kalau dah pernah buat, kita gandakan, kita pengaruhi orang di bawah pengaruh kita. Dulu kita aja buat, isteri tak buat, suami tak buat. Suami isteri dah buat, jadi ahli masjid surau, anak-anak lintah bugang. Jadi kita luaskan daerah pengaruh kita. Ya? Ini yang saya maksudkan dengan agenda-agenda baru. Ada lagi nak sebut ni. Mai jauh ni susah lah kalau tak sebut Ustaz. Ya? Cuma kalau tuan-tuan dan perempuan marahkan saya kena berhenti lah. Saya nak sebut satu lagi boleh tak? Janji tak marah boleh? Ya? Marah pun tak apa. Tapi pasti tak marah insya-Allah. Saya nak showkan ada dua yang kita patut masuk dalam agenda baru tahun ni. Berapa orang yang belum pernah pergi umrah dalam Ramadan? Maaf, kita buat macam kelas zaman-zaman kita dulu. Jangan malu ya. Ataupun terbalik, berapa orang yang telah pergi umrah Ramadan? Tolong angkat tangan. Jangan malu ya. Bukan riak ni. Ini nak merangsang, niat nak merangsang orang lain. Nak share pengalaman. Berapa orang yang telah pergi umrah dalam Ramadan? Minta maaf, jangan malu, tolong angkat tangan. Ada, tapi mereka malu Tuan Haji. Ada, mereka malu. Cuba tanya yang pernah pergi. Sama tak? Siapa kata sama? Suasana dia tak sama. Saya pergi buka puasa di Islamic Cultural Center, Regent Mosque dekat Hyde Park, London. Orang buka puasa 1,200 orang. Pergi tangan kosong.
Tengok masing-masing bawa buah tamal. Bila nak masuk tempat berbuka yang berat sikit, selepas berbuka ringan, tengok-tengok yang duk holo nasi saya tu, tengok-tengok Profesor Halim, Profesor Islamic Studies di SOAS, School of Oriental and African and Islamic Studies. Profesor duduk diri tu haji, tolong holo nasi. Dia pergi tanya imam, ada apa lagi kerja yang boleh saya buat? Tak ada, habis, orang dah ambil semua. Yang ada, kalau nak bagi nasi boleh. Dia duduk, saya tengok-tengok. Waktu lain dia di atas pentas Ustaz, saya di bawah dengar profesor bercakap. Lama dah duduk dengar nama kan, rasa betul hanya dapat duduk dan majlis ilmu. Time buka puasa, dia tolong serve nasi kat saya. Makan, keluar, ada lagi duduk tunggu, dia bagi apple. Ya? Kita makan tokak sambil berdiri kat courtyard masjid. Saya kata seronoknya buka puasa 1,200 orang. Itu negeri kafe ya, negeri kafe. Raja dia Queen Elizabeth. Negeri kafe. Bila saya pergi dapat peluang sekali tahun 95 Umrah Ramadan, rupanya budaya di Makkahul Mukarramah sudah ada di London, tapi tidak pernah saya rasa di Malaysia pada tahun 86. Tak ada. Sebab masa tu kalau pergi orang kata pelahap. Ini pekerja-pekerja yang ya queue panjang nak ambil bubur lambu. Orang malu nak buka puasa di masjid. Sehingga jemaah kurang. Kita ubah budaya tu tuan-tuan dan puan-puan. Yang lagi kaya pergi buka masjid. Paling tidak weekend sekali, 2 kali. Bawa semua anak pinak kita buka puasa di masjid. Kalau malu nak makan hak masjid, makan hak masjid, sebelum balik masuk dalam tabung masjid. Kalau kita rasa malu kita. Apa malunya? Buka puasa di masjid, apa malu, apa hinanya? Kita ubah budaya itu. Buka puasa di masjid bukan hanya untuk bangla Ustaz. Bukan hanya untuk parti. Ni yang pangkat besar, yang bergelar-gelar ni, pergi duduk buka puasa di masjid. Bawa anak pinak. Kalau kita segan, bawa makanan kita sendiri. Apa masalah? Ala-ala piknik juga lah. Tapi tak bagus lah kan. Dia duduk sama dengan orang semua sekali. Ubah budaya itu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya tanya, siapa pernah umrah Ramadan, buka puasa di Al-Masjidil Haram, buka puasa di Al-Masjidil Nabawi? Seronoknya. Kalau macam tu, dah letak target. Okey Ustaz, 3 tahun lagi saya di sana. 3 tahun lagi Ustaz, kita jumpa di sana. Saya jumpa satu orang pencen. Tiap-tiap tahun pergi ya. Saya boleh kata ini tak ikut sunnah ya. Nabi pun tunai haji sekali je, buat apa pergi selalu. Tapi dah dia jiwa dia ya. Macam mana saya boleh halang? Kalau saya halang pun setahun sekali dia pergi Hawaii, London, Honolulu dia pergi holiday. Dia tak baik saya pergi sana, apa masalahnya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang belum berazam, ataupun kita bawa lah suasana itu, bawa ke Sabah. Tak semesti pergi. Islam bukan untuk bumi Arab saja. Macam Raudah juga. Raudah betul ada di Madinah, tapi majlis kita malam ni kalau diterima oleh Allah, dia jadi Raudah juga. Kita bawa suasana sana di Sabah. Pilih masjid-masjid mana, kita ubah. Tapi benda-benda ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cakap saja, kita susah nak buat. Kecuali ini yang tak akhir, betul-betul tak akhir Ustaz. Betul-betul tak akhir. Marah pun marah lah. Minta maaf ya. Kecuali kalau kita duduk dalam organisasi. Dalam bahasa mudahnya, kita berjamaah. Jadi kita sentiasa terangsang. Ya, tengok kawan buat, tengok orang ni buat.
kita dalam ataupun kalau kita belum terlibat dengan mana-mana NGO, pilihlah, asalkan berdaftar aja, ya, asalkan berdaftar, jangan pertubuhan haram, ya, jangan nak mengamuk angkat pedang, sudah, ya, asalkan berdaftar saja. Buatlah juga kerja-kerja kebajikan di pejabat kita, di kawasan taman kita, bantulah, ya, bantu, sumbang. Percaya tuan-tuan dan puan-puan, keberkatan akan bertambah pada kita, insya-Allah. Saya kena mohon maaf banyak-banyak Ustaz. Saya tahu pasal dia anak murid saya, dia hanya mampu senyum, ya, dia tak bagi kad kuning atau kad merah. Tapi saya kena minta maaf dengan moderator kita, walaupun dia anak murid saya, kerana saya dah bantah cakap dia tadi. Minta maaf banyak Ustaz, ya, minta maaf banyak. Begitu juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya doakan apa yang saya sampaikan ini, kalau ada kebajikan, tolonglah kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan ada rahmatnya, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.